Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua ya? InsyaAllah alhamdulillah rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum daripada kita bicara apa juga bincangan yang akan kita bincang pada hari ini, sedia juga kita buka sedikit tentang bincangan sekadar sepintas lalu lah berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa dan syarat-syarat wajib puasa. Semayang sebelum semayang dah tahu perkara tu kan. Jadi syarat wajib puasa ialah berakal, seorang yang berakal. Yang kedua pada, dan yang ketiganya Islam. Dan perbincangannya sangat luas. Rukun puasa dua je. Pertama niat, dan yang kedua imsak anil mufattirat. Pertama niat, yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu ringkas pada ringkas. Sebab kadang orang tak tahu juga kan, rukun semayang dia ingat rukun puasa apa. Syarat wajib semayang, syarat sah semayang, syarat wajib puasa lain sikit. Apa khabar semuanya? Ada suara okey tak? Tolong respon saya. Ada beberapa masalah yang timbul soal jawab berkenaan dengan puasa ni. Kebiasaannya bagi orang saya syukkan supaya kalau nak lebih jelas saya dah jawab soalan orang yang musafir tu dalam blog nak tampil. Boleh klik di sana tengok masalah-masalah puasa. Jadi contohnya bagi seorang yang bermusafir, dia masih di KLIA Malaysia ni, nak pergi ke Jeddah, nak pergi ke Mekah, tak berangkat lagi, dia pergi siang lah, apa zuhur ke. Kemudian sampai di Jeddah, dah masuk lah. Dah sampai di sana, didapati orang sana mula puasa. Sini dia tak puasa lagi. Bersama orang sana dah mula puasa. Adakah dia wajib puasa? Wajib puasa. Bukan wajib puasa, wajib imsak hari itu. Wajib imsak hari itu. Jadi saya kira perbincangan tu lebih detail boleh tengok di sana lah. Cuma ada satu masalah yang agak menarik bagi setiap orang yang ingin berbuka puasa ketika safar. Kerana safar itu dirukhsahkan, diberi kelonggaran untuk berbuka. Sesiapa yang bermusafir dia haruskan berbuka puasa. Itu mazhab dan hadis dan kitab fiqh mana-mana mazhab kita kata gitulah. Dia cuba diperingatkan kalau sekiranya dia seorang itu memulakan safarnya selepas siang hari, maksudnya dia dah berpuasa hari itu kan, dia dah puasa dah hari itu. Puasa Ramadan ni kita bincang tentang puasa Ramadan lah. Dia dah puasa hari itu, kemudian dia musafir, dia keluarlah daerah dia kepada masafatul qasar, maksudnya sampai pada tahap boleh dijamak qasarkan jarak perjalanan tu. Maka hari itu boleh tak dia, ada rukhsah tak bagi dia untuk berbuka puasa? Tak ada rukhsah, tak boleh. Hari itu dia kena terus imsak, terus menahan diri dia, terus sambung puasa. Tapi pada hari besoknya boleh. Itu pertama. Yang kedua, bagi seorang yang nak berbuka puasa ketika musafir dan memang keadaan dia tu memang dalam keadaan yang dibolehkan lah, sebab dia dalam perjalanan, sudah dalam perjalanan,
mestilah dengan niat tarakhus, mana niat rukhsah untuk berbuka. Jadi dia faham masa dia buka tu dia makan tengah hari tu kan. Jadi dalam musafir dia makan hari dengan niat untuk berbuka puasa. Untuk kerana rukhsah dia buka tu kerana ada rukhsahnya. Tak boleh pakai buka kita, tak boleh. Adakah wajib niat itu wajib? Ni masalah ni boleh kita sama-sama semak dalam kitab fiqh Jawi kita pun ada dalam Sabilul Muhtadin dalam bab puasa. Dan Sabilul Muhtadin jelas pada ni masalah ni ya. Baik. Apa khabar semua? Kita ambil masa sedikit. Saya ingat hari ni nak berhenti sekejap. Kita boleh tengok besok lah kot. Apa khabar semua tuan? Muhammad Sahilal, apa khabar? Helmi Amin, Masya Allah. Ustaz Nasir, Assalamualaikum. Tentang isu orang sakit, contohnya kena cuci buah pinggang sebelum zuhur dan selesai proses tersebut sudah masuk waktu asar. Boleh tak pesakit tersebut solat jamak takhir? Terima kasih. Jadi seorang yang menjalani proses cuci darah, kata cuci darah kan, boleh buat solat jamak takhir, boleh ke tak boleh? Jadi kalau ikut fatwa Imam Nawawi dalam kitab fatwa beliau, jamak ketika sakit itu kuat dalilnya, hujahnya kuat dan telah dibincangkan dalam, saya kira dalam I'anatul Talibin pun ada sedikit bincangan dia. Dalam Rawayatul Talab pun ada fatwa mutakhirin semua. Kepada boleh jamak ketika kerana alasan sakit. Tapi ini cadangan saya lah yang saya faham. Yang terbaik, kenapa perlunya kita jamak? Sebab apa perlu kita jamak? Sebenarnya boleh je kita sembahyang. Kalau sekiranya tidak mengganggu pergerakan sembahyang lah. Tapi kalau sampai nak bergerak tak boleh, nak buat macam mana? Jamak lah. Ikut pendapat. Tapi pendapat itu sebenarnya pendapat yang lemah. Menjamakkan sembahyang kerana sakit itu adalah fatwa yang agak lemah. Tapi kuat hujah di sudut dalilnya. Ini terpulanglah setengah-setengah daripada fatwa-fatwa negeri menguatkan pendapat itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Muhammad Azlan Idris seperti ada gangguan audio. Baik. Jelas? Tolong responnya jelas. Suara tak okey. Suara tak okey ya. Masya Allah. Sebentar. Okey, suara. So, Muhammad Syam, suara terganggu, ada bunyi bising. Mungkin angin kot, angin sikit lah, angin kipas lah. Masya Allah. Ustaz Hafizuddin Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, khabar baik. Kita menetap di Malaysia dan besok hari Raya Aidilfitri, tapi hari ini kita kena bermusafir ke Mekah. Contohnya sebab ada urusan. Bila esoknya sampai di Mekah, di sana belum lagi raya, masih puasa Ramadan, sedangkan di Malaysia dah sambut raya. Macam mana hukumnya kita nak sambut raya atau imsyak di Mekah itu? Kalau dalam fatwa apa yang disebut dalam Sabilul Muhtadin, nampaknya kena imsak lah. Sebab Mekah tak boleh kan, Mekah tak raya lagi, kena imsak. Dan zahirnya kata
nukilan dalam kitab itu, kena qada je sehari. Wallahu alam, boleh semak. Saya dah jawab dalam blog itu, boleh Ustaz Hafizuddin boleh semak di sana, nanti kita boleh bincang lagi. Nur Edi, Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Nur Aliyah Razali, Masya Allah. Sayyid Ali Al-Zaidi, Masya Allah. Tuan Syed, apa khabar? Fairuz Hadi, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, apa khabar? Masih di Perlis ke? Izu Jolobu, Alhamdulillah. Orang Jolobu. Madrasah Al-Alamiyah, Masya Allah. Kuantang Syam Adawiyah. Assalamualaikum Tuan Haji, suara macam ada gangguan. Masih terganggu ke? Cuba bagi respon yang okey, suara dah okey ya. Baik. Qatrun Nada, jika Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qatrun Nada, nama kitab Ilmu Nahwu. Jika niat puasa untuk sebulan terus pada awal puasa, kemudian datang haid, bila dah suci haid, perlukah perbaharui niat itu kembali? Perlu. Setiap malam perlu berniat. Dan dianggapkan niat sebulan tu putuslah, kira begitulah. Perlu diniatkan setiap malam. Ya. Okey. Ustaz Nasir Manhuri, Hafizuddin Syafi'i, Masya Allah Ustaz, clear ya. Okey. Assalamualaikum Ruzaini Tahir, InsyaAllah. Pesakit yang menjalani ujian COVID batal puasa tak? Pada peribadi saya, pada pendapat saya, batal Ustaz. Sebab saya tanya kawan-kawan saya yang positif tu, dan sekarang dah Alhamdulillah selamat, sihat dah sekarang ni. Bila diuji tu, dia masukkan carton untuk ambil sampel tu, memang sampai ke dalam. Betul lah seperti dalam gambar-gambar macam gambar kartun tu kan, gambar yang ditunjukkan tu. Betul. Jadi walau macam mana pun kita kena, kalau nak untuk fatwa rasmi, kena rujuk pada KKM jugalah. Betul lagi saya tak tahu. Baik. Okey ya. Muhammad Sahilal, sahkah puasa jika masuk tiup? Jadi tentang kalau ke batal pun tak ada masalah, imsak lah. Kemudian kau bawakan puasa sehari. Sahkah puasa jika masuk tiup pada kemaluan bagi pesakit batu karang? Pada kemaluan bagi pesakit batu karang atau kencing tak lawas. Tiup apa menurut pengajian saya terima daripada guru tua dulu kita, memang tak batal, sebab bila tiup tu disambung. Terputus tadi ya. Minta maaf. Tidak menghalang untuk seorang tu bersemayam, InsyaAllah. Saya kira ada juga beberapa perkara yang patut juga disebutkan di sini berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan puasa kita ya. Antaranya baca doa sebelum berbuka puasa itu, nak dia baca sebelum ke selepas. Jadi adalah banyak komen pro dan kontranya. Ada yang mengatakan selepas buka, masa buka tu bacalah bismillah saja, makan sedikit makanan, kemudian selepas tu berdoa. Iaitu betul, itu zahir nas lah, zahir hadisnya begitu. Tapi kalau kita mengikut beramal dengan dibacakan doa dulu panjang-panjang sebelum berbuka, Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftaratu, itu dibaca sebelum berbuka. Boleh tak boleh? Boleh je. Kalau tu khilaf, dan khilaf juga memahami ibarah ulama fuqaha. Dan saya ringkaskan
Suka juga kalau boleh kita sama-sama semak kitab Tarmusi syarah Hasyiah Muqaddimah Hadramiyah. Kitab Tarmusi. Kalau menurut Tarmusi situ, Imam Tarmusi itu mengatakan yang muktamadnya dibaca sebelum. Okey. Syahrul Hamdi. Assalamualaikum Ustaz Syawal Ahmad. Waalaikumsalam. Apa khabar Syawal? Syahrul Hamdi, kalau kita niat puasa sebulan terus boleh ke? Boleh, tapi kena malam yang pertama. Malam yang pertama terlepas dah lah, tak ada lah. Nak niat sebulan macam mana? Malam yang pertama itu pokok kita, masa kita mengharuskan di situ kalau nak kata talfiq lah. Pakai untuk berniat supaya sebulan, kerana ada faedah-faedahnya kalau in case terlupa niat malam tu, jadi malam itu niat tu terus kalau puasa kerana dah diniat sebulan pada malam pertama yang telah lepas. Tapi dah lepas dah, saudara Ustaz Syahrul dah terlepas lah. Jadi kita kena wajib niat setiap malam lah. Muhammad Ikramullah, Masya Allah. Muhammad Sahilan, Insya Allah. Tadi terpadam sekejap. Kemudian masalah membaca doa. Saya tengok isu tu berat sikit lah. Baca doa sebelum makan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ada poster-poster yang diforwardkan daripada satu grup sampai juga kepada saya. Dan dalam poster tu mengatakan membaca doa begitu sebelum makan tu tak betul. Tiru Wahabi pula, tiru Yahudi, tiru Kristian, walazbillah. Bila pula maksudnya kita meniru Yahudi, Kristian? Kalau sekiranya amalan itu ada dalam kitab-kitab ulama, kalau sekiranya sabit dalam hadis, walaupun dhaif, walaupun hadis dhaif, walaupun syadid dhaifnya, tapi kalau ada sokongan dari sudut makna, saya mencadangkan kepada asatizah kita bersama, dan saya sendiri pun masih, saya tak berhenti mengaji, saya tak berhenti belajar. Kalau ada orang mengajar, saya mengaji, saya belajar sampai hari ni, sampai tua, sampai ada janggut putih, masih tak berhenti. Jadi saya cadangkan supaya kita semua cuba berbincang, cuba buat kajian tentang maudhu' tajuk bagaimana fuqaha telah mencerna hadis-hadis sebagai dalil dengan melalui iaitu penilaian para fuqaha terhadap hadis-hadis, hadis dhaif ke, hadis maudhu' ke, syadid ke sebagainya, yang mana mereka itu mengambil pandangan pada, menumpukan pada kaedah apa yang disebut dalam mustalah sebagai syawahid dan mutabi'. Dan di sisi pokok mereka ada dalil yang tersendiri yang luas, yang lebih luas daripada hadis itu sendiri. Setengah daripada seperti disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, hadis-hadis walaupun mursal, dhaif, mursal dan sebagainya, walaupun maqtu', walaupun mauquf dan sebagainya, kalau sekiranya dikuatkan oleh dalil-dalil walaupun dalam bentuk qiyas, maka digunakan, diistimalkan, dipakaikan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita halusilah masalah tu. Syahrul Hamdi, kalau kita niat puasa sebulan tak boleh. Sekarang dah tak ada lah dah. Bukan masalah tak boleh, dah tak ada. Yang sebulan tu di awal, di awal Ramadan, mana malam besoknya 1 Ramadan, malam ini contohnya lah, itu masa itu lah yang kata niat sebulannya, bukan pada dah sekarang dah hari ke berapa. Ruwatan Nabi, ya Ustaz dan Huri, Masya Allah. Baik, jadi sambung cerita tadi. Kalau baca doa pun boleh dianggap sebagai meniru Kristian, tak boleh kata begitu, tak baik. Janganlah kita terikut orang-orang yang faham macam itu, merosakkan betul-betul.
Bila pula mengikut Yahudi? Bila pula mengikut Nasrani? Kalau dah kebetulan nak sama, sama tapi tak suka seperti tak sama tu, tak ada masalah ni. Banyak benda yang macam itu. Kau begitu. Masya Allah. Arif Syahin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arif. Jika berbuka puasa kita membaca doa buka puasa, ada tak doa khusus suatu lepas sahur mula puasa? Ada doanya. Boleh buka dalam kitab tu lah doa. Muhammad Syawal Abdul Malik, alhamdulillah khabar Ustaz. Masya-Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Nak tanya, apakah syarat wajib zakat fitrah? Terima kasih Syekh. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ni satu nyawa, satu insan yang dibayarkan pada dia kan, yang hidup dia sebelum tenggelamnya, sebelum ghurubnya matahari pada akhir Ramadan. Esok nak raya lah contoh, esok 1 Syawal hari ni, waktu bahasa nanti lahir satu orang bayi, maka dia wajib dia bayarkan zakat dia. Dan pembayar zakat itu waris dia lah. Dan bagi orang yang sudah dewasa, yang akil, yang baligh, yang ada kemampuan, buah tu kan, kemampuan untuk, dan ada kemampuan untuk bekerja, untuk mencari nafkah yang layak bagi dia. Tapi kata setengah-setengah daripada kitab, kalau sekiranya walaupun dia ada 4 riang shadow badan dia, tapi tak ada kerja, dia kan apakah dia itu yang sesuai sepadan dengan dia. Macam dia nak kerja untung getah pun tak ada, tapi badan kuat, nak tanam sayur pun tak ada tempat nak tanam sayur. Jadi orang macam itu kira orang tak mampu lah. Baik, orang fakir miskin lah juga dia tu. Dan yang keempatnya, mesti dipastikan ada kelebihan, ada lebih rezeki dia tu, belanja dia pada hari itu melebihi kadar pada hari yang wajibnya zakat kan, hari wajibnya fitrah. Jadi kalau kata wajib fitrah tu 1 Syawal. 1 Syawal tu, kalau 1 Syawal tiba-tiba dia kaya kan, sebelum 1 Syawal, sebelum tenggelamnya ghurub matahari Ramadan tu, malam tu dia kaya, ataupun maghrib ni dia kaya, sebelum maghrib dia dah sudah kaya, jadi wajib dia bayar zakat besok. Jadi tak naik kaya miskin ni, topik dia ada disebut oleh setengah dari kitab, seperti dalam kitab Abu Jarimi, kena Hasyah Abu Jarimi, dalam Hasyah Jamal Fath Wahab disebut situ, yang kata kaya tu bagaimana. Walaupun ada beberapa definisi ta'rif disebut pokok, tapi yang lebih dipegang, saya kira kalau kita Jawi pegang yang itulah kebanyakannya, iaitu jika sekiranya dikira keseluruhan. Tapi bab zakat ni dia lebih halus sebenarnya. Bab zakat lebih halus. Saya jawab soalan lain dulu lah. Tu ada topik dia tuan nanti ya. Muaz Razak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nak tanya, apakah diwajibkan puasa bagi orang nyanyuk? Tak wajib. Baik fidyah saja ke dia. Muhammad Zubair. Tuan Guru sihat ke? Alhamdulillah sihat. Hairun Nizam Jauhari. Masya Allah. Jadi kata kalau fakir dan miskin tu dia dekat-dekat je. Kalau lebih daripada fakir, tak masuk kategori fakir, tak masuk kategori miskin, maksudnya kaya lawan tu. Bila kaya seorang tu, dia kena bayar zakat fitrah untuk diri dia. Okey, masalah sekarang kita memahami tentang tauhid, tahap.
apakah yang dikatakan fakir, apakah dikatakan miskin, dan bagaimana seorang itu dianggapkan kaya dalam bab zakat fitrahnya lah. Jadi ringkasnya begini, kalau sekiranya seseorang itu memerlukan perbelanjaan harian dia, satu hari dia belanja RM50. Sekarang RM50 ni biasa lah tuan, sebenarnya kalau anak ramai RM50 habis itu lah. Jadi dia perlu untuk RM50 cukup untuk keep perbelanjaan harian dia tu. Tiba-tiba hari itu, sehari sebelum tenggelamnya atau sehari sebelum Syawal itu, dia jadi kaya dengan sebab dia lebih daripada RM50, melebihi daripada RM50.